Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap sihat-sihat hendaknya. Hari ini cikgu nak kongsi berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Di bawah subtopik bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid dapat menerangkan sejarah dan menjelaskan matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan dan juga menjelaskan kepentingan menjaga perpaduan dan keharmonian. Di bawah subtopik ini ada subtopik dasar kebudayaan kebangsaan ada 6 iaitu sejarah pembentukan, prinsip utama, matlamat pembentukan dasar, agensi pelaksanaan, citra warna Malaysia dan penggiat budaya. Okey, kita lihat. Dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk bagi mewujudkan dua perkara, iaitu perpaduan dan integrasi melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Kan sebelum ini mesti kamu dah belajar berkaitan dengan wujudnya perpaduan melalui pendidikan, bahasa, dan hari ini kita lihat melalui seni dan budaya. Apa tujuan dasar ini? Okay, dasar ini bertujuan untuk menjadi garis panduan masyarakat bagi membentuk dan mengekalkan identiti sebagai warga Malaysia. Sebagai garis panduan, kita berpandukan dasar ini untuk melaksanakan kesenian dan kebudayaan. Dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Okay, Kongres ini adalah lanjutan daripada Kongres Rakyat pada tahun 1956 yang dikenali sebagai Kongres Kebudayaan Melayu. Okay, Kongres Kebangsaan kali ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak Hussein di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dan kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pada tahun 2017, Kongres Kebudayaan Kebangsaan kali kedua telah dianjurkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, memperkasakan kebudayaan nasional sebagai identiti bangsa, menyemarakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, mempertahankan perlembagaan persekutuan, mengukuhkan rukun negara sebagai tiang seri negara bangsa dan pendidikan sebagai alat penyatuan bangsa. Okey, kita lihat apa prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Apa prinsip dia? Okey, prinsipnya ada 3 prinsip. Yang pertama, dasar ini berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Maksudnya, berteraskan kebudayaan orang Melayu lah. Dan sebagai tunjang kepada dasar kebudayaan kebangsaan. Tetapi, ada lagi prinsip yang kedua. Prinsip kedua, menerima unsur budaya kebudayaan lain yang sesuai, boleh diterima. Tetapi prinsip yang ketiga perlu melandaskan Islam. Okay? Kalau Islam tak benarkan, jadi tak sesuai lah. Okay? Saya harap faham. 3 prinsip utama. Okey, kita lihat pula. Apakah matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan? Okay? Ada 3 matlamat utama. Macam kita tahu, semua pelajar tahu, dasar ini bertujuan yang pertama untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui budaya, kebudayaan. Itu yang pertama, matlamat dia jelas. Okay? Yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Itu kepribadian kebangsaan kan.
budaya, seni yang ada di alam Melayu di negara kita ini, kebanyakannya sangat halus, sangat berdisiplin, sangat bersopan santun. Kan tarian kita, jarang tarian kita melompat-lompat. Cuma ada step, ada seninya. Okey. Yang matlamat yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti hidup manusia dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosial ekonomi. Itu yang ketiga. Tujuannya kita gabungkan. Okay, manusia ini perlu juga sedikit hiburan. Tetapi hiburannya ada garis panduan. Itu hiburan janganlah sampai terlampau-lampau. Berhibur tak salah, belajar sampai berhibur tak ada masalah kalau boleh diterima. Tetapi adalah hadnya. Okey, kita lihat agensi pelaksanaan. Okey. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan ini melibatkan semua termasuk kementerian, agensi, jabatan yang berkaitan dengan seni budaya. Okey. Dasar ini dilaksanakan oleh yang utamanya kementerian lah, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan dibantu oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara dan disokong oleh Majlis Kebudayaan Negeri. Setiap negeri ada majlis kebudayaan masing-masing. Dan di negara kita ada tempat untuk melakukan persembahan, iaitu Istana Budaya. Okay, siapa boleh masuk buat persembahan di situ? Hebat. Dan bagi yang berminat berkaitan dengan budaya, kita ada satu akademik, iaitu Akademik Seni Budaya Warisan Kebangsaan, Aswara. Di sini belajar seni secara formal. Nyanyi ke kan? Okey, menyanyi, joget, main wayang kulit, main makyong, main menora, ada secara formal. Okey, kita lihat dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program Citawarna Malaysia. Yang ni sangat menarik. Okey, Citawarna ini sebenarnya sangat menarik, sangat warna-warni sebenarnya. Sebenarnya, tetapi kan kita faham musim-musim ini semua tidak dapat dilaksanakan. Tapi kita imbas balik Citawarna zaman-zaman dulu. Okey, Citawarna ini. Program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan. Ini programnya Citawarna. Memang warna-warni betul kalau kamu pernah lihat. Okey. Antara program yang dijalankan termasuk kebudayaan rakyat Malaysia, pakaian rakyat Malaysia, pakaian tu macam-macam, tarian rakyat Malaysia dan nyanyian rakyat Malaysia. Kan kita banyak lagu, setiap kaum ada lagu sendiri, setiap negeri ada lagu sendiri. Jadi sangat warna-warni sebenarnya. Dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program Citawarna yang melibatkan pelbagai kaum. Okay, program Citawarna diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Semua ada di sana, kan? Kamu lihat contoh gambar ini. Semua budaya ada. Melayu, India, Kadazan, Dusun, Sabah, semua ada. Digabungkan menunjukkan keunikan budaya Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat penggiat budaya. Okey, dasar kebudayaan kebangsaan melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Okey, kamu lihat gambar di sebelah ini. Mungkin ada yang kamu kenal, mungkin ada yang tak kenal. Tokoh ini memberi sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Sumbangan mereka penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Inilah tokoh-tokohnya. Ini Ungku Aziz. Okay, Ungku Aziz ini adalah mak kepada bekas Gubernur negara
iaitu Tan Sri Zeti. Dan suami dia pun orang hebat. Okey. Azhar Aziz ini. Ini banyaknya lagu rakyat. Okay, ini Hamzah Dolmat. Ini berkaitan dengan seni muzik. Lim Siu Ting ini sajak puisi kan. Ini orang Cina. Okey. Samuel Das ini muzik tradisional India. Shahabuddin Yusof ini budaya dan kesusastraan Sabah. Ini bekas pengetua ni. Okey. Matthew Ngau Jual ini adalah muzik tradisional Sarawak. Itu sapek. Okey, siapa pernah dengar muzik sapek, lebih sama bentuk main dia macam gitar, tapi macam gitar je lah. Okay, kalau siapa ni, inilah sapek. Kalau pernah lihat. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk ini, pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan dapat membentuk bangsa yang bersatu serta mengekalkan identiti negara. Dan kita sebagai rakyat Malaysia mesti rasa bangga. Macam mana pun kita perlu bangga. Kerana kitalah negara yang mempunyai keunikan masyarakatnya. Dan hal ini disebabkan budaya tersebut memelihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Okey, sekadar itu perkongsian cikgu. Harap memberi manfaat. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.